Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, di hadapan kita sekarang ni, pada pagi ni kita nak tengok macam mana keadaan market semasa global Sebab selalu global dia akan efek dekat bursa pagi. Sekejap lagi lah. Ni tengok sekarang ni, semua ni kita tengok secara sekali pandang ni memang merah lah. Semua merah. So kita boleh expect nanti mungkin ada lagi kejatuhan. Kita tengok sektor ni apa, komoditi. Okay, minyak ada sikit hijau. So mungkin minyak dengan gold lah ada sikit hijau. Yang lain semua ke laut Stok ni indeks lah, selalu kita tengok indeks. Kalau indeks merah tu memang probability nak drop lagi, indeks kita tu tinggi lah. Dah memang indeks kita dah tak cantik kan. Cuma ada orang kata juga indeks kita ni kalau sehari hijau, esoknya merah, next day hari ni sepatutnya hijau, tapi saya tak rasa macam tu lah Kalau ikut tengok pasaran global pun merah, kita tak boleh nak expect kita punya bursa ni hijau. Kalau kata pasaran hijau pun kita punya indeks boleh merah, ini pasaran dunia merah. Lepas tu kita tengok jugalah macam ada, tadi saya perasan lah ada meeting nanti. Semua ni kan yang pasal tax semua tu. Ni semua ni akan efek lah. Akan efek lah kita punya indeks secara keseluruhan. So kita tengok sini pun bearish mood sekarang tengah bearish. So tak tahu kita ni sampai bila nak menghadap downtrend ni. Sebab kalau tengok pun kalau nak kata kalau besok meeting bulan Julai lah apa semua benda lah ni, lambat lagi lah kita nak menghadap situasi bullish kan. Lepas tu situasi semasa kat Malaysia pun tak menarik. Tak menarik dari segi kenaikan harga. Lepas tu nilai mata wang yang menjunam. Lepas tu kita punya subsidi pun dah hilang kan. Ayam, minyak apa semua tu, yang tu pun jadi isu juga. Lepas tu kita mungkin nak ada PRU nanti. So banyak benda yang akan bagi kesan kepada kita punya market. So kita kena trade ni kalau nak juga masuk dalam pasaran, kena berhati-hati. Lebih kepada see money, take money, SMTM. Sebab nak kata hold tu bukan kata tak boleh apa. Cuma kita takut walaupun chart kita nampak cantik, tapi sentimen, catalyst semua tak menarik. Takut dia drop. Macam memang kita tahu kan, macam contoh Lehon ni ada catalyst. Tapi kita tengok semalam pun, even catalyst dia menarik, ada demand. Tapi dia jual jual kau-kau tau. Nak tutup tu memang petang memang junam. Itu saya punya ayam nak masuk juga. Nak buat review. Okey, ni tengok. Dia bagi tajam. Saya nak kata jarum tajam. Tengok ni. Membunuh ni. Siapa yang kejar harga memang sakit lah. Sebab apa? Dia macam ni. Saya tak rasa orang kejar harga sangat. Ada orang masuk harga atas 310 ni sebab dah breakout kan. Breakout resistant. So mungkin dia beli 315. So dia nak expect TP dekat 34 sen. Malangnya apa yang berlaku petang semalam, dia drop. Dia ada force selling jualan kau-kau. Tapi kita tahu demand untuk telur ni tinggi. CCK apa semua tu semua ada demand lah untuk semasa ni. Dan dia pun secara keseluruhannya dia adalah counter yang sedang dalam keadaan uptrend lah Dia buat high low dan dia pergi high dan mungkin dia buat high low lagi. Kita tak tahu, kita tak pasti adakah hari ini dia buat penurunan dan esok naik. Sebab overall dia sebenarnya ikutkan daily. Cantik. Tengok biru cross out atas merah. Kalau MACD dia adalah confirmation bullish uptrend Counter yang sedang bullish, sangat cantik. Lepas tu kita tengok kolam pun baru siap, sepatutnya akan naik. Tapi cuma ingat candles daily yang expectation akan naik. Adakah hari ni dia naik ataupun esok? Sebab satu candle satu hari ni mewakili satu hari. Satu hari dia tu boleh jadi sepanjang hari ni dia percubaan untuk naik dan esok baru naik harga boleh jadi.
Itu yang masalah dia sekarang. Kita tahu dia akan naik, dia ada demand, catalyst yang menarik sebab telur isu telur sekarang tengok. Stosh pun sangat cantik. Resisten dia dekat mana? Resisten kita lebih tergaris. Dekat atas ni. Jauh lagi. Dia sebenarnya untuk orang yang belum masuk, ini adalah peluang untuk sauk lah. Peluang untuk beli. Tapi kalau orang yang dah kat dalam, memang mungkin cuak gila. Kalau siapa yang beli dekat atas ni, breakout 315, 320. Yang atas ni lah. Yang dah beli dekat atas, dia ingat dah confirm breakout dan dia punya 52 weeks high 345. So mungkin ada orang yang agak kejar tu sebab dia expect akan pergi cari dia punya ni 52 week high. So mungkin ada orang masuk sebab tu. Selalunya 52 week high ni dia akan terkena dekat Friday rules sekali. So hari ni hari Khamis. Mungkin esok naik hari Jumaat. So dia boleh tutup dengan cantik. So orang akan beli untuk next week lah. Untuk dia sambung kenaikan pada hari Isnin atau Selasa. So saya rasa kebarangkalian mereka nak push untuk Friday rules counter Lehong ni. Sebab semalam dia tak hold orang intraday semata-mata. Jerome memanglah ada kat dalam, tapi yang orang yang beli tak simpan. Mereka tahu take profit je. Dan jual kau. Jualan yang sangat teruk ni. Sebab bagi tajam, bukan tajam sikit saja. Kalau tajam sikit macam ni Contoh ini tajam sikit-sikit kan. Ni tak ni bunuh terus tau. Sangat bahaya. Ada discuss dalam grup ni newbie tu, memang tanya pasal Lehong ni. Macam ada peluang naik ke tak. Kalau ikut overall daily, memang peluang naik lah. Cuma kita tak tahu adakah hari ni ataupun hari ni dia buat jualan lagi sebab dia nak sahur. Esok pun naik mungkin sebab hari Jumaat selalunya counter Friday ruling, counter yang breakout ataupun capai 52 weeks high. So dia ni dekat nak 52 weeks high tau, 345. Semalam dia touch 330. So berapa bit lagi? 3 bit saja untuk pergi 52 weeks high. Tapi malamnya dia tak buat macam tu. Dia bocor habis semua support. Dia pergi sampai ke 28 sen 285 ni Dia pergi balik harga open dia. Dia punya kejam dia tu, dia pergi sampai harga open. Support dia sekarang memang support gun ni lah 28 sen. Kalau tak berjaya, dia akan pergi cari 255. Okay. Dan lagi satu. Orang yang nak swing, selalunya memang tengok counter di atas. MA20. MA20 ni dia menjadi aras lah. Aras untuk kita short term, mid term, untuk swing. Yang ni sebab dia 20 hari. Kalau kita tengok daily, so candle, lepas tu yang dia moving average ni akan jadi moving average untuk 20 hari. So dia kuat lah sepatutnya. Dia sepatutnya ni turun, dia sepatutnya rebound balik. So kalau sini nak turun, sejauh 255 lah. So siapa yang beli kat atas puncak tu, dekat 315 ataupun 310, dia yang breakout breakout 310. Yang beli atas emu breakout dan tak cut loss. Orang yang beli sepatutnya orang yang beli dekat harga breakout resistant. Cut loss dia dekat dengan RBS tadilah. Bukan dekat support ni. Sebab support dia adalah yang ni. Resistant become support. Bila harga pecah 31 sen, support adalah dekat sini. Resistant become support 31 sen. So sepatutnya kalau kata 3 bit ataupun 2 bit bocor 31 sen, dia dah kena keluar lah. Contoh saya tanda 310, 315, 1 bit jatuh. 30 sen, 2 bit jatuh. 295. Dekat sinilah dia punya cut loss label untuk orang yang masuk break. Bukan bila jatuh bawah ni. 3 bit bawah ni kan. Katalah 265 pun nak cut loss. Okey. Ini cut loss pertama dia tak ambil Siapa yang dah masuk breakout lah. Maksudnya jangan rugi Dia sedang rugi. Next ini adalah support. So 3 bit bawah adalah 265. Kalau dia tak cut loss juga, dia kena tunggu yang ni. Yang ketiga, cut loss ketiga 255, 250, 245 lah 245 cut loss dia. Punyalah jauh. So dalam ni dia punya kerugian. Sepatutnya support pertama ni kalau orang yang jenis sekarang untuk market sekarang ni, kalau dah kena cut loss tu cut loss je lah. Cut loss short
kita nak kurangkan kerugian, maksimumkan keuntungan. Kalau untung pun kita lari 3 bit, maksudnya kalau rugi 3 bit pun kena lari lah. Kecuali bila kita untung, kita tunggu sampai 5%, contoh sampai 7 bit, 8 bit. Yes, cut loss kita boleh lah kata nak 7 bit, 8 bit turun baru kita cut loss. Tapi kalau kita jenis yang ambil duit sikit-sikit untung, tapi rugi, boleh biar rugi banyak. Itu tak betul tu. Sebab sepatutnya reward lebih tinggi daripada risk. Ataupun at least untuk intraday adalah 50-50. Kalau kata kita sanggup untung 200, kerugian kita adalah 200. Kalau kita nak untung 1000, kerugian kita adalah 1000. 50-50 lah kalau orang yang jenis rempit ikut 50-50 ni. Kalau orang jadi swing selalunya adalah 1 nisbah 2 ke, keuntungan 2, kerugian sanggup tangguh 1. Maksudnya kalau nak untung 1000, dia punya sanggup loss adalah 500. Okey, kalau kata nisbah 3, mungkin kata nak untung 1,500, dia sanggup rugi 500. Macam tu lah. Selalu orang swing ni, ataupun swing tu tak semestinya seminggu 2, mungkin 3-4 hari. Dia punya ni, dia nak expect keuntungan yang lebih tinggi, keuntungan yang lebih banyak. Kata dia nak 1000, so dia akan usaha untuk swing lah. Dia nak tunggu breakout 52 week high. Setelah dia masuk kat mana-mana ni, breakout 315 dia masuk, dia expect pergi 52 weeks high dan breakout dah naik. So dekat situ dia punya TP. Okey, boleh lah katakan sekarang dia tak cut loss lagi. Tapi orang yang main intraday sebenarnya semalam dah cut loss. Siapa yang beli breakout lah. Siapa yang beli daripada awal tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Dia cuma sekarang mungkin dalam fasa kerugian, tapi sikit, 1 bit saja kan. 285 open, kalau dia drop 28 baru 1 bit rugi kan. So orang yang beli awal pagi tu sebenarnya tak ada masalah lah. Tak ada isu lah. Tak ada isu untuk cut loss. Orang yang beli waktu breakout 31 sen ni, dia sepatutnya dah cut loss. Kecuali dia adalah swing trader. Swing trader mungkin dia punya cut loss jauh. Mungkin cut loss dia dekat 265 ataupun bawah ni. Dekat 245. Tapi dia punya kerugian, kalau sanggup tanggung rugi yang banyak tu, maksudnya keuntungan dia punya expect lagi tinggi lah. Mungkin dia lebih, kalau dia cut loss dekat sini 245, dia sanggup tunggu untuk reward tu lebih tinggi. Kita bagi contoh. Dia masuk dekat 315, contoh dia masuk harga breakout dan dia sanggup rugi sampai kat bawah ni. Takkanlah sampai 22% sanggup rugi. So keuntungan dia mesti lebih banyak. Keuntungannya lebih banyak. Mungkin dia expect 430 ke macam tu. Okay. Kalau orang sanggup cut loss kat sini, secara logik tak ada orang yang nak cut loss sampai 22%. Itu gila. Kalau swing pun mungkin maksimum 10%. 10% je sanggup rugi. Kalau kata swing sangat pun. Mungkin voucher 28 je cabut terus. Sikit je lah, boleh discount sikit. Discount sikit je. Mungkin 265, 270 dia dah cabut lah. Okay. Kata yang swing lah. Kalau yang intraday memang tak lah. Intraday memang kat sini dah kena cut loss lah. Sini pun dah 6% dah. 5-6% dah. Dia ni pun kalau intraday mungkin dia expect pergi cari 52 weeks high dia. 345. Tak kisahlah, mungkin area sini je lah. So ni kerugian dia sanggup tanggung, ni keuntungan. Okay. Tapi kalau kita nak tahu macam, kalau ikut kain dia memang tak ada masalah. Cantik lah untuk daily. Okay. Kalau cuma kita tengok 1 hour ke, 1 hour si ada dead cross. Dead cross. Tapi volume adalah divergent lah. Volume masa beli tu tinggi, lepas tu masa jual tu rendah. Dia hanya perlukan satu candle hijau. Satu volume hijau mengatasi volume sebelum. Alamak, susah pula nak drawing. So katalah hari ni kalau berjaya buat hijau. Hijau saya. Kalau kata volume hijau ni mengatasi volume sebelum, cantik lah sebab dia perlukan volume breakout. Hari 22 Jun dia dah spike volume yang tinggi. Lepas tu jualan dia sikit saja. Dia perlukan satu belian yang tinggi untuk dia teruskan kenaikan. Dia akan jadi macam ni lah nanti.
Kalau berjaya breakout, dia akan jadi macam ni, volume naik balik. So harga pun akan naik. So dekat sini cuma adakah hari ini mereka akan push balik sebab semalam dah jual? Adakah hari ini orang collect dan orang akan start buat kenaikan yang baru ataupun esok? Hari ni memang pause selling, tak tahu sebab market kita tengok tadi market tak cantik, market merah. Lepas tu kalau kita tengok India sejam, maksud sejam boleh kata pagi ni pukul 9 buka mungkin 10, 11, 12 tu orang jual. Sebab sejam ni satu candle sejam, pergerakan sejam yang akan datang jatuh. Mungkin lepas pukul 10, 11 tu jatuh. Mungkin lah kalau ikutkan candle sejam. Seterusnya sesi pagi mungkin jatuh, mungkin. Kita tengok lagi kecil sikit, 30 minit. 30 minit nampak nak jatuh lagi. Dia dah bocor MA20. So mungkin dia rebound dekat 28 sen, tak pasti. Okay, mungkin dia rebound dekat 28 sen, tak pasti. Tengok 15 minit dia. Ada tak dia nampak nak reversal? 15 minit ada sedikit peluang dia nak naik. Sebab dia punya ping ni dah pudar. Mungkin ada peluang siapa yang beli awal tu kan. Mungkin ada peluang, beli awal. Salah, orang yang beli last minute, yang beli breakout tu. Mungkinlah ada sedikit harapan. Tapi still lah. Dia kena ada candle stopper tau. Tahu tak candle stopper? Candle stopper bila jatuh-jatuh dia candle kecil. Macam ni. Dekat 5 minit ada candle kecil. So dia punya ni apa dia kata zone demand dia sekarang kat sini. Tapi tak tahu ni zone demand ataupun sebenarnya dia nak nak bocor lagi turun ke bawah. Okey. Ini dia kata supply zone atas ni supply zone. Okey, tak berjaya breakout, tak berjaya terus breakout dan naik, dia turun ke bawah. Ini sekarang macam area demand lah. Cuba orang cuba sahut untuk naik balik, pergi cari dia punya supply zone. Tapi tak pasti Tak pasti kita nak kata betul-betul dia boleh naik tu sebab kita tengok dia punya 1 hour tak cantik. Okey. Kalau kita buat drawing macam ni untuk lebih nampak. Okey, sini ada satu kita panggil neckline area. Neckline area mungkin dia kat sini dia start naik balik. Okey. Sebab nampak tak ada rejection bila sampai sini dia jatuh, so sini akan jadi support. Kalau kat sini adalah rejection untuk jatuh, resistance, sini akan jadi resistance become support lah. Lepas tu kita tengok sini ada juga bergerigi dekat sini, area sini. So mungkin sini akan jadi area sini 280, 285 tu area genting lah. Area genting jangan bocor. Bocor dia akan cari next bawah ni lah pula. Ni nampak tak bergerigi kat sini? 265. Macam mana tu? Okay, kita kalau buat tanda ni pula. Nanti kena main ada art lah. Kena ada sedikit apa orang cakap, kita punya imagination dalam melukis-lukis, andaian, prediction. So trend line dia masih relevant, masih nampak ada peluang untuk dia rebound lah. Jatuh kat sini mungkin 280 dia start naik balik. Itu ikut trend line lah. Ikut trend line, lepas tu kalau overall memang kita tahu dia akan naik. Counter ni akan naik. Cuma adakah dia naik hari ni ataupun dia naik esok sebab ada Friday rules. Hopefully dia terus naik hari ni dan terus hopefully dia terus naik hari ni untuk sambung kenaikan esok dan next week. Sebab catalyst dah ada, pasal esok cantik, Friday rules ada. Kalau dia start terus hari ni, cantik lah. Siapa yang belum masuk memang kena cari peluang untuk masuk. InsyaAllah naik. Ya, ada kebaran kalian untuk naik tu tinggi lah. Alright. Saya nak buat dia punya projection price nak pergi ke mana. Clone. Alamak, dia dah capai lah pula. Semalam dia cari tahu dia punya projection price dan dia terus turun. Sepatutnya beli kat area sini lah. 280 beli dan TP area 330. Dia ngam-ngam lah semalam.
Dia dah capai lah dia punya target ini cup and handle. Dah tercapai dah. Semalam dah settle. Siapa yang perasan cup and handle ni lebih awal untung lah. Siapa yang nampak awal. Siapa yang kejar semalam tu sakit lah. Siapa yang kejar kat atas. Tapi tak salah dia juga. Dia bukan kejar. Kalau kejar sebab tak tahu apa tu memang salah dia lah. Tapi kalau kejar sebab breakout 310 tak salah sebab 345 tu. Dia punya 345 tu 52 week size. Lalu kalau ikut biasa-biasa memang dia pergi cari. Ada sikit lagi 345. 330, 345 sikit lagi untuk 52 week high. Sikit lagi. Sepatutnya pergi cari je lah kan. Tapi tak. Alright. Cumanya kalau dia boleh rebound kat sini cantik lah. 280, 285. Tengok nanti ada orang saut tak dekat area sini. 285, 280 ni. Ada orang saut push tak? Kalau push dia akan cari balik high dia. Tapi adakah terus naik hari ni juga ataupun esok ke next week? Tak pasti. Dia kenaikan dia tu laju tak laju kita tak pasti Macam ni lah kita buat channel yang besar lah. Ni dia punya trend line dia. At least ada 2 bersentuh kat bawah. So kalau 2 bersentuh tu memang sini semalam dia dah bocor dekat area sini. Bocor dekat 310 support dia lah. Support middle channel. Dia terus cari lower channel dia dekat 285. Adakah dia rebound balik ataupun dia turun kat 280 masuk balik dalam channel dan meneruskan kenaikan. Dia cari balik 310. Okay, 310 kan jadi resistant. Adakah dia turun balik? Dia 305 ke 30 masuk try naik balik. Overall dia adalah counter uptrend. Jangan dia bocor 280 takut dia cari 265. Bila dia dah bocor dia tak jadi dah counter uptrend. Okay. Habis saja counter yang bagus dia tak akan terus downtrend tau. Dia akan buat sideways. Contoh dia akan bermain. Dia bermain-main di area sini. Naik turun ni untuk orang intraday dia ada peluang lah. Katalah dia saut 280 dia TP 310 tunggu balik turun dekat 285 TP balik 305 ke 23 bit dia akan untung lah sebelum bocor 280. So dia ada peluang beberapa kali main kat sini. Selalunya counter kalau dia nak bocor pun dia tak terus downtrend. Dia akan buat macam ni lah. Nampak tak? Dia ada sideways sekejap lah. Kalau sekejap pun 20 Jun sampai dia nak bocor ni. 2 hari lah. So mungkin 2 hari sideways. Tapi nampak keadaan tak sideways sampai 2 hari. Nampak macam kalau dia nak sideways pun hari ni je. Esok dia naik. Petang mungkin naik esok. Tak pasti Kita tengok. Adakah dia bocor dan dia buat macam ni? Adakah dia bocor? Dia main-main kat sini. Lepas tu dia bocor dan turun 265 dan dia cari balik untuk naik. Adakah macam tu? Ataupun hari ni juga dia start buat uptrend. Dia rebound 285 dia masuk balik dalam channel tu. Alhamdulillah lah. Siapa yang dah beli breakout, siapa yang belum nak saut, insyaAllah ada peluang. Even kalau dia sideways pun dia akan naik dulu. Naik turun baru dia bocor. Kalau dia nak bocor lah. Kalau tak dia naik turun dia masuk balik dalam channel. Dia naik balik atas 315 dan terus cari 345. Counter ni overall memang cantik lah. Kalau ikutkan dia ada volume yang tinggi masa belian. Jualan dia walaupun nampak selling force yang teruk tapi tak setinggi yang beli. Dia tak mengatasi volume orang beli. So masih ada peluang untuk kenaikan. Cuma hati-hati dekat 280. Once bocor kita tahu dia nak cari 265 tu. Dia ada kebarangkalian untuk cari 265. Tapi saya tak rasa sampai dia bocor 265. Kalau dia bocor 265 dia jadi downtrend lah. Kau downtrend lah. Tak valid dah counter ni. Boleh tinggalkan terus. Tapi kalau dia hanyalah bocor 280, cari peluang untuk entry dekat bawah-bawah ni. 265 ke 270 kan. Tengok nanti dekat mana orang saut. Orang saut tu macam mana kita tengok. Lot yang besar. Buy hijau-hijau masuk dekat kita punya market depth. Dekat market trade details tu. Kita nampak volume beli banyak kita tumpang. Dekat mana dia saut kita persaut lah. Harga berapa mereka beli. Jerung beli harga berapa kita tengok. Hari ni cuba tengok lu ada tak jerung saut dekat 285
Area sini kita nak tengok dia ada potensi rebound tak. Rasa tengok lepas dia beli tu, dia pergi break up 310 ke sebenarnya dia nak turun buat sideway. Kalau 310 orang dah start jual-jual tu, TP dululah, take profit. Buat macam depa juga, saut balik area mana yang dia duk buat rebound tu. TP balik. Sampailah dia break up betul-betul, okey, baru boleh hold. Alright? Semalam tu siapa beli kat bawah tu memang betul lah dia hold. Tak salah tau. Kalau yang beli 285 dia nak hold sebab dia ingat nak sampai 345. Area 52 high tak salah. Saya tengok dia bocor kan, nak buat macam mana kan sebab dia turun terus mendadak tu. Kalau yang pasang trailing stop memang dah kena semalam keluar. Dah untung. Tahniah siapa yang dah untung semalam. Trailing stop memang akan kena lah. 3 bit di bawah harga semasa kan. Kita ikut follow 3 bit, 4 bit di bawah harga semasa. Kalau dia dah capai 330, 3 bit di belakang adalah 315 so dia dah untung 285 jual kat 315. Dia dah untung lah. So congrats siapa yang trailing stock. Trailing stock adalah player yang paling orang kata berdisiplin dan paling bijak lah untuk market sekarang. Pasang trailing stock, follow harga. Kalau harga jatuh pun rugi tak banyak. Kalau kata untung memang sikit daripada keuntungan kalau kita jual kat puncak, tapi dia masih untung. Tak rugi. Kalau harga jatuh, dah profit dah. Dah dapat keuntungan dah pun. So, itu adalah player yang bijak. So, disarankan siapa yang nak masuk counter mana-mana pun untuk waktu semasa ni, dengan yang tak menarik ni adalah better untuk buat trailing stop. Trailing stop kalau tak tahu, tanya reminder masing-masing. Dia adalah follow harga, pasang stop loss atau stop limit. Boleh juga tengok video saya. Saya dah ajar macam mana cara nak buat trailing stop. Boleh tengok. Ada video. Pergi tengok kat channel saya. Okay. Okay. So sebenarnya Lehong saya kata lagi sekali lah. Dia cantik. Dan tengok dia ada rebound tak kat sini. Sama ada dia rebound masuk dalam channel. Ataupun dia rebound dan dia turun buat sideway. Untuk bocor cari 265. Kalau dia sideway, dia break up dekat atas 310, terus cari 345 cantik. Saya punya expectation esok dia pergi cari untuk Friday rules. Expectation je lah Menjadi atau tak tu saya tak pastilah. Kalau dia high ni terus pergi cari 345, cun lah. Kalau 345 hari ni, 52 high, sambung pula esok, memang boleh hold lah untuk kita next week. Sebab siapa yang hari Jumaat cantik, break up, memang insyaAllah harga naik lagi. Dan catalyst sentimen yang menarik untuk telur. Okey. Seterusnya counter Saipak. Saipak ni sakanlah dia punya kenaikan. Memang dia jatuh tu sakan kalau siapa yang kejar. Tapi siapa yang beli daripada bawah ni, banyaknya untung dia. Dia pun sebenarnya adalah menguji neckline area. Dia pun sebenarnya nak pergi jauh lagi. Jauh lagi. Tapi adakah dia turun buat handle? Turun buat handle ke tidak? Ni memanglah nampak macam handle lah. Kan sekarang ni handle kecil. Handle kecil. Cukup tak penurunan dia tu? Kenaikan kita tahulah. Sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia akan naik. Kita tahu dah. Penurunan yang kali kedua tu. Sebab dia nak turun pullback tu. Jauh mana? Mana clone saya? Ya. So, yang ni kita punya expectation dia boleh pergilah Ini untuk swing kalau ni 565. Okey, tak apa. Kita tahu dah harga akan pergi cari situ. Sekarang dia nak turun dulu tu sampai mana? Retracement ini kenaikan paling tinggi. Alright. Penurunan kalau dia nak cari ni terbalik ni. Sekejap. Setting. Terbalik. Okey, sekarang dia baru cari. So, ikutkan dia akan turun lagi ya. At least dia kena cari 40 sen.
untuk dia buat golden pivot kan. Tahu tak golden pivot kat mana? 38, 50 dan 618. Okey. Sepatutnya dia kena turun lagi lah. At least 40 sen baru dia boleh naik. Ataupun 375. Cuma dia ada neckline dekat sini untuk bertahan. Resistance because support dia ada dekat 420. Kalau dia bocor, dia akan cari 40 sen atau 375. Untuk yang belum masuk, get ready. Biar dulu dia jatuh. Biar dia bocor dulu. Okay, tengok Sat. Satu hari. Satu hari di hari raya. Okay. Ya Allah, ya Tuhan, apakah ini? Yang ni pun sama Kalau daily, satu hari dia akan naik. Adakah dia naik hari ni terus dia rebound dekat neckline tadi? Dia tak buat retracement 40 sen. Ini nampak dia nak naik lah. Nak ke arah dia ke sana lah, ke atas Ni nampak tak? Dia start menghijau dan naik bukit. Ni cross biru atas merah adalah untuk membeli kan. Harga naik kan. Lepas tu ni naik bukit kan. Yang ni turun bukit, ni naik bukit. So kita nampak dia nak bullish. Oh, kolam cantik. Kolam pun nak siap. Cantiknya. Daily sangat cantik Daily sangat cantik. Adakah dia naik hari ni? Ataupun esok? Dia 2 hari je lah. Kita nak expect. Hari ni kan esok naik. Dia nak bagi harga diskaun lagi tak? Okay, daily memang tahu dia nak naik. Tengok 1 hour. 1 hour nak jatuh. 1 hour nak jatuh. Asal ada peluang beli kat bawah. Okay. 15 minit nak jatuh tak? 15 minit. Dia tak cross ke bawah dan dia masih ke atas. Tapi nampak macam nak drop lagi. Sebab apa? Dia dah bocor ni lah. Dia buat downtrend lah. Kalau kita buat kecil 15 minit kita buat lukisan, nampak nak turun. Ada peluang mungkin untuk sauk harga lebih bawah lah. 40 sen lah saya punya expectation. 40 sen kalau bocor dia cari 375 lagi. Lagi bawah. Kalau yang tak masuk tunggu dulu. Tengok orang sauk dekat mana. Jerung-jerung beli lot besar dekat mana. Lot besar tu volume dia lah. Dia sauk dekat harga berapa? Kita tumpang dekat harga tu. Agak-agak dia adakah dia terus rebound kat 420 ni? Ataupun dia turun lagi. Kita tahu dia akan pergi naik juga cari yang atas tu kan. Tak kisahlah dia akan pergi 50 sen dan terus kenaikan. Cumanya dia nak rebound dekat mana tu. Turun dia sampai kat mana. Jangan. Kalau kita punya expectation dia nak pergi harga tinggi lagi. 50 sen. 560. So apa salahnya beli harga sekarang? So kerugian kita nak rugi pun tak mana sangat. Tapi kenapa kita perlu beli mahal kalau dia boleh bagi harga diskaun? Dia memang akan naik. Sekarang akan naik juga. Cumanya kalau boleh ambillah harga yang lebih murah. Okay. 1 hour nak jatuh. 30 minit pun nampak nak jatuh juga. Sebab dia kat atas nak turun ke bawah. Tak nampak reversal Kita nak beli bila dia dah reversal up. Banyak kali saya ulang. Bila dia turun, biar dulu dia turun. Bila harga start cross up balik, biru atas merah, nampak kolam siap tu. Kalau tak ada kolam pun, biru cross up merah, baru beli. Ni, dia turun kan, biru duduk bawah. Bila dia cross up balik, biru naik balik ke atas, baru beli. Siapa belum beli, tunggu dia reversal up. Sekarang dia turun, biar dia turun sejauh mana alam dia nak turun dulu. Kita jangan tunggu pergi beratur kat 40 sen pula. Saya takut dia cari 375. Biar dia turun dulu. Lantak dia nak turun jauh mana dia turun. Once nampak dah cross up, katakan 15 minit nampak cross up ataupun 30 minit. 30 minit lebih stable lah. Lebih confident lah. Kalau dia dah cross up dekat 30 minit, cantik boleh masuk. 15 minit lebih cepat kita sauk. So tengok atau 15 minit kalau dia dah start buat cross up naik ke atas semua. Dia ni pun dah start cross up, boleh masuk. Okay? Faham? Kalau 15 minit cross up, lepas tu kalau orang yang tunggu station 30 minit cross up, beli je lah. Sebab kita punya expectation boleh pergi naik atas. Cuma orang yang kata nak swing, kata
Alah, lebih pergi jauh je lagi tapi hati-hatilah sebab dia ada peluang untuk drop. Better ambil harga lebih bawah. Siapa yang dah beli kat atas tu, ikut cut loss label kan. Sebab kalau kita beli, kita mesti dah ada siap-siap cut loss kita kat mana. Cut loss kita kalau kata 5 bit harga semasa dah kena dah kan. Tak tahulah beli kat mana. Tapi kalau kata dia drop, entry kita jatuh sampai 5 bit daripada harga entry kita, sepatutnya dah keluar lah. Macam tu je lah kan, secara simpelnya. Kadang orang 3 bit dia dah keluar, kadang 5 bit. Kadang dia ikut percentage. Percentage maksudnya maksimum dia sanggup rugi 5%. Orang yang swing lama, yang nak swing beberapa minggu ataupun bulan, dia 10% selalunya. 10% kerugian. Okay, kalau kata masuk 10,000, dia sanggup rugi 1,000 maksimum. Macam tu. Okay. Tengoklah masing-masing punya sanggup rugi tu berapa. Memang nampak boleh pergi jauh lagi. Cuma dia punya rebound ni, better ambil harga discount. Dia punya handle nampak kecil sangat. Tak nampak ke macam tu? Tengok. Dia punya cup besar. Handle dia halus ni je lah ke? Rebound dekat 420 ke? Ataupun dia nak turun sampai 40 sen. Tengok dulu. Daily tak ada masalah. Daily mana naik? Adakah dia naik terus hari ni petang ni ke ataupun esok? Ataupun pagi-pagi daripada awal dah naik? Tak tahu, tak pasti lagi. Nampak peluang dia akan pergi jauh lah. Counter yang menarik. Counter yang menarik saya pak. Cuma itu nak cari harga sauk je. Harga sauk tu harga berapa? 420. Kalau ada orang ramai jeron sauk nak tumpang sekali tu boleh lah. Kalau tak ada jeron sauk setakat retailer beli sikit-sikit tu kita nak tumpang buat nanya, takut orang jual. Apa-apa pun kena ada. Kalau harga tak kisahlah masuk 420 ke, tunggu 40 sen nanti baru nak beli ke, tunggu 375 baru nak beli ke, tengok tak mari pun. Tak kisahlah sebab dia dah cross up, dia nak naik tu ke atas lah. Tak kisah kita harga berapa kita masuk, kena ada cut loss. Label kita berapa? 420 nak cut loss kat mana? 40 sen. 390. Bila dah kena harga tu kena keluar dulu. Nanti sauk lah balik. Kalau kata dia naik balik lah. Tengok tu naik balik. Rugi dah keluar. Kita bukannya rugi keluar tu. Kita bijak. Sebenarnya kita dah ikut disiplin. Disiplin yang kita nak cut loss dekat 390 tu. Nak jadi apa pun kita dah cut loss tu bijak. Sebab apa kalau dia jatuh sampai 30 sen? Jatuh sampai 25 sen? Kalau dia buat jahat, tak jadi macam prediction kita naik, takkan naya. Sebab tu kena ada stop loss, kena ada exit plan dulu, kena ada risiko dulu sanggup tanggung, baru fikir nak untung berapa. Kena fikir kat mana kita nak keluar dulu kalau tak jadi. Baru boleh nak trade. Kalau kita trade dengan tak ada fikir langsung dia tu akan rugi, jangan trade. Sebab saham memang ada risiko rugi. Kalau kita terus nak fikir nak untungnya, jangan masuk. Sebab kita tak ada exit plan. Nanti bila dia dah rugi, kita tak keluar. Pasti dia jadi floating merah. Daripada rugi 200, rugi 2,000. Sebab tu jangan main-main. Saham kena fikir dulu dekat mana kita nak keluar. Tak kisah harga berapa kita masuk tu. Okay, kita entry senang je kan. Kata kita nak entry sebab dia dah cross up semua. Okay. Ataupun kita entry sebab kita kata dah kena trend line. Dia rebound dekat trend line. Okay. At least ada sebab kenapa masuk. Adakah masuk sebab dia dah cross up semua? Adakah masuk sebab dia atas MA20? Adakah masuk bila 7 cross up 21? Adakah masuk bila 5 cross up 10? Tak kisah apa sekali teknik yang digunakan, kena ada sebab. Kena ada sebab kenapa kita masuk counter itu. Kalau tak ada sebab, jangan masuk. Lepas tu kedua, kalau tak ada tempat kita nak keluar, exit stop loss, jangan masuk juga. Maksudnya kita orang yang tak fikir pun kerugian. Padahal kita akan rugi. Sebab saham ni tak mungkin semua untung. Itu luck sangat tinggi lah. Kalau dalam kita trade 10 kali, mungkin kita akan ada juga 2 kali rugi. Macam tu lah. Kalau orang yang semua untung tu, mungkin dia ikut jerung. Lepas dia tengok semua cross up. Lepas dia masuk, dia ambil 2 bit, 3 bit. Mungkin lah dia ada konsistensi 10 trade, 10 kali win. Saya pernah berjaya bulan 3 semua win. Semua win. 12, 13 saya trade tu semua win. Sebab saya punya tu tak ambil banyak lah. Saya tunggu betul-betul sharp entry lah. Sharp entry tu semua dah cross up. Saya gunakan referral 15 dengan 30 minit lah. Untuk saya rempit
untuk saya rempit. Yang tu okey. Mungkin luck jugalah, dicampur dengan luck. Tapi secara keseluruhan memang saya kalau betul trade memang ada rugi, saya perlu cut loss. Saya pasang trailing stop, kalau kena dah keluar terpaksa keluar. Banyak juga yang kena trailing stop sejak lately ni, banyak yang merah-merah tu kena trailing stop. Lepas tu dan kenapa saya boleh dapat maximum profit contoh dapat sampai 20% apa semua tu sebab saya pasang trailing stop lah. Follow harga semasa, ikut macam 5 bit ke belakang Kalau dia 40 sen, saya follow lah 5 bit daripada belakang dia. Dia naik 50 sen, saya follow 5 bit belakang 50 sen. Follow. Dan kita akan dapat paling tinggi lah. Paling tinggi tu maksudnya kalau tengok harga semasa kita boleh dapat keuntungan banyak tu. Sebab apa kita tak keluar-keluar kan, sebab itu pasang trailing stop. Dia tak kena, dia tak turun sampai harga trailing stop, tepat harga kita stop loss tu. Itu untuk dapat maximum profit lah. Okay, salah satu cara. Kalau kita terus letak kita punya target tu, selalunya orang yang nak cepat lah, orang intraday yang scalping, dia terus ada 3 bit ataupun 2 bit dia terus lah. Maksudnya contoh dia masuk 30,000, dia nak 2 bit je. So dia dah terus beratur dekat 2 bit tu. So terus kena dia lah, selalunya naik juga 2 bit tu, kena dekat tempat dia punya take profit dia tu lah. Dekat mana kata contoh dia beli 30 sen. So dia nak TP 310, dia terus beratur dekat 310. 31 sen lah. Dia tu terus tunggu kat 31 sen. So dapat lah ke dia. Sebab selalu 2 bit kena. Tapi kalau dia tak queue, dia tak buat apa-apa, stop loss tak pasang, queue untuk jual apa tak pasang, tak tahulah dia buat apa, dia terus nak tunggu agak-agak dia naik, dia jual. Pasti tak kena. Bila dia baru nak beratur, tak kena. Itu pun masalah agak lah. Dia maksudnya skill untuk jual ni terpulang pada masing-masing. Adakah nak terus queue? Kalau terus queue, kena ada depan screen. Depan laptop ke komputer kan tak kisahlah, kena ada. Sebab kalau dia jatuh, kita kena tukar kita punya jual tu, terus jual ke bawah harga stop loss kita. Ikutlah nak trading stock ke nak Q sell terus. Q sell terus mesti kena ada depan screen lah. In case dia corner turun ke bawah, tak kerugi, tak sempat nak keluar. Macam tu, kena ada trading plan kita, macam mana kita nak buat. Dan kena tahu tak semuanya kalau kita masuk 10 counter, 10 nak kena win. Kena ada risiko kat mana kita nak keluar tu lah. Rugi kena tahu dulu. Jangan expect semua untung. Masuk 10,000 boleh dapat 20,000. Tak. Masuk 10,000 mungkin hari ni untung 1,000, ada loss 300. Esoknya untung 2,000, ada loss 800. Contoh macam tu. Tapi asalkan untung tu lebih daripada rugi, okey. So kalau orang yang mungkin modal sikit kata hari ni dia rugi, dia ada 5 hari kan, lagi 4 hari dia untung, contoh. Ataupun 2 hari rugi, 3 hari untung. 3 hari untung tu mengatasi kerugian dia. Then okey lah. Praktis sampai boleh jadi macam ni konsisten dalam untung tu. Kalau boleh capai lagi, guna modal kecil dulu, 2,000 ke, untuk test market lah. Maksudnya kita okey, dah konsisten dah, memang kebanyakan kita menang. Dan boleh proceed untuk modal besar. Kalau kata modal kecil tak untung, jangan harap modal besar kita boleh untung. Sebab itu maksudnya kita tak ada konsistensi langsung lagi dalam trade. Kena praktis lagi. Tak apalah ambil masa 6 bulan ke, setahun 2 tahun tak apa. Janji jangan give up. Janji jangan buat kerja gila. Masuk 50,000, ilmu tak ada, lepas tu rugi semua. Ada je orang yang rugi, masuk 100,000, rugi 80,000, rugi je tinggal 20,000. Nak cari 100,000 tu macam nak gila. Rugi dekat market senang-senang je. Sebab tak ada trading plan, tak ada exit plan dalam hidup dia, tak ada rasa nak stop loss. Dia nak swing je sampai 10 tahun, 20 tahun. Dia tahu harga macam mana akan naik balik. Tapi tunggu 10 tahun sampai dia dah tua, siap-siap mati dulu. Sampai sudah tak untung, tak dapat balik duit. Sebab tu kena ada trading plan. Alright. Jadi bebel je banyak Jadi ni tu dia, tak menarik langsung. Dia punya sideway tu tak boleh nak belah. Buruknya kejadian dia. Ui, saya pun tak tahu nak predict dia macam mana. Macam tadi nampak agak clear direction.
Uptrend, sideways, nak bocor ke bawah ke nak breakout 940. Dekat mana tempat bijak nak beli, breakout 940. Jadi tak bijak, bila mana bocor 940, tunggu turun bawah 855 bocor baru nak jual. Kalau 940 masuk sebab breakout, keluar lah dekat 920 apa. Kalau dia rebound balik, masuk balik. Masalah orang takkan biar keluar, dia tunggu sejauh mana turun. Tu masalah dia. Kata nanti dia rebound kat 890 takkan rugi. Tadi dah keluar, masuklah balik. Ya. Tak keluar nanti kalau dia turun sampai ke bawah, takkan rugi. 980. Nak kalah kat mana? Kalau lah, kalau kata nak kalah banyak-banyak, aku mungkin 5 bit di bawah ke, tak kisahlah. Tapi kena ada kalos. Lagi dia kena kita punya support dari rebound, macam mana? Masuk balik. Keluar dulu tu sebab kita nak minimum kan rugi. Ni dia ada volume spike. Cumanya dia ada keadaan sideways. Sideways dia tu tinggi jugalah. Bawah dia 860, kalau pergi 940 kan banyak tu. Kalau dalam daily nampak tinggi lah. Kalau kita tengok chart secara keseluruhan, nampak kecil je pergerakan dia. Padahal kat sini 885 pergi 910 tu dah banyak. 8 masuk ke area sini, tak kisahlah kat mana. TP 940 kan dah banyak tu. Nampak je dalam kotak ni macam kecil. Tapi kalau orang yang rempit intraday, banyak bid dah dia dapat. Cuma orang yang swing takkan nak swing keadaan sideways. Mestilah nak swing bila dia dah start uptrend. Ni sideways ke benda tak tahu. Kalau bocor kan tak nanya rugi. Swing ke bendanya, tengok turun ke bawah tak ada nampak cross up. Penipu lah siapa kata dia swing kata jadam ni, jadam. Ke bawah tu turun bukit. Orang intraday je boleh ni sakat ni. Kalau kata divergent, oscillator ke bawah. Nampak macam nak turun je. Dia macam ni. Kalau nak divergent naik, oscillator tu kena macam ni. Oscillator dah start naik, harga tu maksudnya dia akan rebound. Ini duk turun sedap lagi. Mana tak nampak rebound lagi lah buat masa ni. Untuk swing tak selamat langsung. Macam Saipak dengan Lehong kita nampak ada peluang untuk swing kan. Dia ni tak nampak lagi Untuk swing tak nampak. Untuk intraday tu mungkin boleh main dalam kotak tu lah. Tak menarik lah untuk saya. Siapa nak intraday boleh lah. Nak swing tak cantik lagi. Saipak okey, Lehong okey, tapi dia buat jarum jahat. Mestron. Besi pun tak cantik nak turun ke bawah. Kalau intraday tak cantik, nak ke? Risiko tinggi. Takut macam mana dia touch dekat dia punya resistance ni, dia jatuh. Ni dia ada neckline ni. Ini kalau dia breakout. Kalau dia tak berjaya breakout, dia jatuh macam mana? Kalau dia breakout memanglah cantik. Kalau dia berjaya breakout memanglah cantik. Kalau tak, kita kena fikir risiko rugi dulu. Masalah orang selalu fikir yang untung. Boleh pergi jauh lah. Wow, boleh pergi 40 sen lah katalah contoh. Boleh masuk sekarang 395. Tak adanya 395. Dia akan pergi cari kat 40 sen. At least dia test 40 sen dah jatuh. Ni kan buat je macam ni. Buat je uptrend punya tu. So kita tahu sekarang dia breakout dia punya. Dia duduk dekat line tengah lah. Senang cerita. Adakah dia cari ke atas tu? Atas upper channel. Sekarang dekat middle channel. Adakah dia cari upper channel? Dekat 350, 345 je tu lah. 350. Ataupun dia cari lower. Dia ada dua keberangkalian. Turun bawah atau naik atas. Lower 330. Sekarang 3340. Dia nak turun ke bawah dulu atau naik atas.
Tengok ni, nampak dia nak naik ke atas ke? Saya tanya. Ni, nampak dia nak naik ke atas? Ni, nampak dia naik ke atas ke turun ke bawah? Ni. Belum nampak naik ke atas Nampak macam dia nak touch dan turun dulu kan? Betul tak? Kalau 50 minit boleh ada nak peluang untuk rempit tak? Pun masih ke bawah tunduk. 30 minit ada tak harapan nak naik? Tak cantik lah. Skeleton tak cantik. Ni ada kolam. 1 hour. 1 hour nampak peluang. Mungkin jatuh dulu, masa baru nak breakout. Dia ada peluang untuk breakout. Nampak tak? Secara ni memang dia duduk dekat neckline, dekat resistance sekarang ni. Mampu tak dia pergi cari atas dan breakout naik atas, cari ni 40 sen, ataupun dia turun dulu. Ni nampak tak? Kena lukis kot. Tak nampak Saucer ni. Dekat bawah lagi lah. Silap. Tarik. Maafkan saya. Ini tak valid. Clone. Pam. Betul lah. Ni baru betul lah. Ini baru jadi 40 sen. Tadi tak sampai. Kenapa tak sampai? Salah drawing. Okay. Still lah 40 sen. Okay. Lebih kurang lah. Saya expect dia dalam 40 sen lah dia cari. Tapi kena breakout dulu ni. Lepas breakout tu ada apa channel pula. Lepas dah breakout tu, barulah dia boleh buat uptrend. Sekarang ni sideways tau. Uptrend, sideways, sebab gegek lagi. Sideways tu bergerak dalam harga yang lebih kurang sama je. Dia naik situ, turun situ, naik situ, turun situ. Uptrend tengok dia naik turun tapi harga dah keadaan naik. Ini naik turun harga tak pergi mana pun, duk main kat situ je. Itu sideways lah. So adakah dia perlu break? Dia memang perlu break out. Adakah dia break out ke atas ke dia bocor dulu? Kalau takut kita buat ni kalau dia terus buat uptrend ni, okey lah dia pergi cari kat atas tu. Bagaimana sekiranya dia bocor? Bagaimana sekiranya kalau dia bocor? Takut dia buat kat handle kena buat apa? Kat handle perlu buat apa? Perlu buat handle. Kat handle kena buat handle lah. Mana dia punya handle tak nampak apa ni nampak? Ini bukannya handle. Ini baru buat apa benda duduk dekat CP pembukaan cawan. At least adalah sedikit nampak dia turun. Buat handle baru boleh naik. Selalunya. Tapi ada juga saucer. Saucer tu periuk lah. Tak ada handle turun naik je. Tengoklah berjaya breakout ke tak. Buat lukisan nanti. Trace dia. Dia bocor tak lukisan kita tu. Faham tak lukisan nanti apa? Lukisan ni channel. Orang ni kita cerita dia kena nak dengar. Bila harga gerak tu nanti lukis channel dia bocor tak? Kalau bocor kena buat channel baru. Kalau bocor channel baru lah. Sampai dia break up balik channel downtrend dia baru boleh masuk. Buat lukisan dengan malas. Susah pun tak ambil channel. Tarik harga semasa tu. Boleh dapat trace. Kalau tak macam mana nak trace harga tu tengah downtrend ke, sideways ke, breakout ke, bocor. Tak tahu. Tak tahu pergerakan. Tak nak lukis. Malas. Kena rajin lah nak buat duit. Takkan kita nak biar duit kita burn. Kena ada usaha. Alright. Itu je kot yang lain study sini Semua sebenarnya yang masuk sini ada volume. Counter yang ada minat belian lah yang masuk dalam ni. Oh ini cantik Kalau counter ada buat V, get ready. Masuk. Ni dah terlepas peluang lah. Yang tengah jatuh junam ada tak perasan counter yang jatuh junam? Cuba tengok dia reverse buat tajam masuk. Dia buat tajam, dia break out kat tempat tajam tu. Resistance yang dia jatuh tu kat sini masuk. Oh tengok dia boleh pergi mana. Sekarang dah naik dah lah. GSB saya masuk tak? Tapi saya masuk repeat. Tak hold. Mungkin saya masuk kode-kode ciluk tang sini dah. Mana dah saya ambil lah dapat lah berapa bit? 3-4 bit. 3 bit lah. Selalu saya ambil 3 bit dah saya keluar. Padahal dia naik lagi kan. Cuma yalah market merah takut. Saya pun tak ada strong holding power. Saya berani
Holding tu kalau saya confident benar lah. Saya pasang trailing stock tu. Right je lah. Right letak jauh. 6 bit kat belakang sebab rasa confident kata tu nak naik. Kalau saya tak confident, saya letak sikit je belakang. Follow 3 bit, 4 bit je. Kena lah mak, rugi dah aku. Tapi tak apalah, at least kita menjaga risiko. Nampak bermain dekat ni kan. Bermain kat dia punya ni lah, dia sideways. Dia bermain kat sini, rebound tak cari atas. Ni kan dia semua, kita nak predict pun, kita kena tengok market kejap lagi juga. Kita predict dia naik sekarang, tengok bocor. Oh, ya Allah, bocor cari tu bawah tu naya. Sebab tu kena agak ada Indi. Indi ni at least dapat gambaran dia nak naik lagi. Atau nak turun. Indi sekat ni MACD tak nampak nak turun lagi. Biru masih atas merah, ni hijau. Alright. SMI kalau kola itik. Kola itik kan bukan apa? Apa? Dia tak nak. Dia dah start bukan start dekat overbought. Agak bahaya. Okey, yang ni pun dia dah capai dia punya harga maksimum sebelum ni. Sikit lagi tu dia takut dia turun balik kat tengah tu lah. Kalau macam ni, oscillator satu je MACD je nampak dia menarik. Yang lain belum lagi. Kalau dari segi volume, menarik. Sebab volume mengatasi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sebelum. Volume yang spike masa harga naik kat sini tinggi. Yang keluar agak rendah. Dan semalam harga volume spike. Mungkin boleh cari 430. Kalau berjaya breakout cantik. Menarik juga. Dari segi volume dengan MACD lah yang menarik. Yang lain belum ada signal yang dia tu cantik. Nampak tak cantik pun. Okay. Volume nampak menarik sikit. Tengok candle. Candle pun kita boleh baca kak. Ambil lilin biasa. Oh, mari kita tengok. Zoom. Okay, candle buat apa? So, candle yang cantik adalah kalau kita nak beli, kita tak boleh beli hari ni lah. Terpaksa lah beli esok. Sebab ni daily. Daily hari ni tak boleh beli lagi. Kena beli petang kejap lagi. Harga nak tutup nanti baru boleh beli. Kalau dia berjaya nak close atas harga hari ni, dia berjaya makan candle sebelum. Pukul 4.30 je tu. 4.45. Dekat 4.45. 4.45 nanti tak boleh beli dah harga ni. Kalau kita nampak bullish ni, makan. Yang sebelah ni sideways ada kotak harga duk main kat sini je kan. Nampak color sama. Ni dia duk main kat sini kan. Kalau dia berjaya breakout bullish kat sini pukul 4.40 ke, tengok ada tak nampak candle ni mengatasi. Boleh lah masuk. Untuk hari esoknya pula kita expect dia naik. Okay. Tengok dalam BTSD. Hari ni tak boleh nak beli lagi lah. Dia naik tu. Dia naik tu macam kena pasang trade stop pula. 3 bit jatuh ni. Untuk orang scalper boleh lah. Scalper 3 bit. Naik TP 3 bit jatuh. Cut loss. Tapi kalau ikutnya orang ikut technical analysis. Volume ni sideways. Volume pula. Candle sideways. Mana ada candle breakout lagi harga 430 tu. Dia kena breakout dulu atas 430. Harga melepas ni barulah boleh kita beli. Dan kita TP area 465, 460 tu. Sekarang harga tak breakout lagi. Macam mana? Lainlah harga hari ni open dekat 430 ke atas. Mungkin berani nak masuk. Kalau tak kena tunggu pukul 4.40 petang. Tunggu candle dia close hijau ke close merah. Close hijau boleh tumpang beli. Boleh tengok nanti 4 hours. Petang nanti tengok waktu 4 hours, candle hijau tak? Kalau candle hijau yang tutup atas ni, dia makan semua candle yang gedek-gedek ni, boleh masuk. Siapa yang, itu untuk selamat, untuk esok lah. Tapi siapa yang nak main untuk hari ni, JSB untuk hari ni, kalau harga berjaya breakout atas 430 boleh lah. Lepas tu cut loss 3 bit bawah. Untung TP 3 bit ke atas. Macam tu je lah. Okay. Okay, itu sajalah kot. Yang lain study sendirilah ni. Pukul berapa ni? Saya tak ni apa lagi. Nanti nak sembahyang duha apa benda lagi. Dia study sendiri MJRC apa benda.
Dia buat double bottom pun cantik. Kalau study tak habis-habis sudah. Double bottom ni. Nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Ancek-keceng keceng 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 keceng. Siapa yang pandai ni, dia sampai kat sini dia beli ya semalam mereka oh. Dia nampak double bottom. Ini orang memerhati dan nampak cepatlah tangkap. Kena ada imaginasi melukis. Kat sini mereka masuk tengok. Oh, untung pacak-pacak ni. Siapa dia beli pada 21 Jun tu. Bijak pandai ni. Siapa beli kat area sini lah. 80. Sekarang dah naik lah. Memang boleh pergi lagi. Tapi... Jauh tu. Jauh tu support dia. Takut dia main besar-besar. Sini siapa turun sini. Baru naik. Sakit jantung siapa beli kat sini jatuh sampai sini. Kat Los dah 5 bit ke bawah. Untung ambil lah jauh-jauh. $770. Berbaloi ke? Risiko tinggi ya. Kalau boleh. Kalau nak masuk sangat. Kena jaga kat bahagian sini jangan bocor. Itu pun besar sangat lah. Sini kan dah ada harga bermain-main kan. Tapi besar tu. Risiko rugi tu besar. Nak untung sikit ni. Nak rugi. Wow. Yang ni pun tangan sotong boleh lah. Tangan sotong boleh lah main counter ni. Nak tipi kat 770. Lepas tu breakout boleh cari sini. Area sini. Breakout boleh cari pula 80 sen 815. Itu kalau dia dah breakout. Ingat dia naik nak pacak macam tu. Kalau dia jatuh sini. Ini jatuh sini. Jauh tu kalau rugi. Dia kena main laju-laju lah sekarang ni. Ada duit untung ambil je. Okay. Sudah. Okay. Siapa berminat beli indikator dan screener. Ada macam-macam indikator. Ada macam-macam screener. Ada support group. Ada library. Semua tu boleh dapatkan RM100 saja. Cari saya dekat Telegram Game Borak Saham. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel ni. Boleh tengok yang previously saya ada share macam-macam ilmu. Itu ilmu yang saya pelajari, saya faham, saya share. Okay, lagi apa lagi nak cerita? Itu saja kot. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sila berhati-hati dalam trading. Jangan lupa untuk buat trading plan dekat mana nak exit. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.